Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semua boleh dengar saya kan? Okey. Boleh. Kecil tengok Ustaz. Okey, hari ini kita nak belajar tentang tajuk manisnya persaudaraan. Manisnya persaudaraan. Ni tak ada kena-mengena dengan couple ke apa ke. Okey, dalam bidang Al-Quran, pelajaran yang kelima kalau buku teks muka surat 21. Okey. Kita akan tengok surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okey, maksud dia, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Okey. Dalam ayat ni, yang pertama kita tengok satu persatu potongan-potongan ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya kat sini agama Islam. Kita berpegang teguh dengan agama Islam. Macam contoh hari tu kita pergi Broga, kan? Naik Broga dekat lereng yang tinggi tu, dia ada sediakan tali. Dia kata berpegang teguhlah pada tali itu, kalau tidak kamu jatuh. Dalam Islam pun samalah. Berpegang teguh kepada agama Islam kalau tak nak jatuh. Maksudnya kalau tak nak rosak iman, tak nak tak nak lari daripada agama Islam ni, kena berpegang teguh dengan tali Allah. Allah dah janji dah. Dia kata berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksudnya kita di antara kita ni dalam kalangan umat Islam ni janganlah bercerai-berai ataupun bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu. Maksudnya kita kena tengok apakah nikmat ataupun nikmat yang Allah bagi kat kita ni, kita kena kenang, kena renungkan.
kebaikan yang Allah telah bagi pada kita, dan alhamdulillah kita masih sihat walafiat walaupun kena berada di rumah. Awak semua kena berada di rumah, tak boleh nak datang sekolah lagi, masih boleh belajar. Ni nikmat juga ni, nikmat belajar. Berapa ramai orang yang kat luar sana tak belajar, tapi awak semua masih boleh lagi belajar, nikmat belajar. Nak tak nak ada ilmu yang kita belajar setiap hari. Tak boleh banyak, boleh sikit pun tak apa dah. Kalau tak boleh sikit, boleh banyak pun lagi baik. Okey, iz kuntum a'da'a, ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Okey, ayat ni kita akan tengok sekejap lagi sebab penurunan ayat ni, tapi bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu ni dia ayat ni khusus kepada golongan Aus dan Khazraj, yang mana dia orang tu sebelum Aus dan Khazraj ni orang Muhajirin, orang Ansar, orang Islam Madinah, ke dalam peristiwa hijrah tu. Ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu, kamu bermusuh-musuhan ni dia lebih kepada ditujukan kepada golongan Aus dan Khazraj. Okey, kemudian fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Dan kemudian kaum Aus dan Khazraj tadi itu Allah utuskan agama Islam melalui Nabi Muhammad. Diorang tu daripada asalnya bermusuh-musuhan jadi berbaik sehingga sekarang tak ada lagi dah peperangan di antara mereka. Okey, kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Golongan Aus dan Khazraj tadi tu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Kita asalnya golongan Aus dan Khazraj tadi tu asalnya di tepi jurang neraka. Sebab kafir kan. Orang kafir mesti masuk neraka. Dan fa'anqazakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam. Allah selamatkan yang asalnya, macam contoh kita daripada asalnya kita tak tahu, dan kita belajar sampai sehingga kita tahu, dan orang yang pandai itu lebih baik daripada orang yang bodoh. Maksudnya bila kita tahu something, kita beramal dengan dia, insya-Allah Tuhan bagi ganjaran untuk kita syurga. Apa akan jadi kalau kita tak tahu apa-apa? Sebab tu kena belajar. Okey, kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat keterangannya, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Okey. Kemudian kita tengok asbabun nuzul, sebab penurunan ayat. Okey, semasa jahiliyah suku Aus dan Khazraj ni dia orang bermusuhan. Seperti yang saya dah bagi tahu sikit tadi kan. Aus dan Khazraj ni dia orang bermusuhan tu, bermusuh tu bukan 3 bulan, bukan 3 tahun. Malahan diceritakan sampai ke ratusan tahun. Dia orang bermusuh. Dia orang bermusuh ni macam mana? Bermusuh dalam keadaan terjadinya peperangan di antara dia. Aus dan Khazraj ni adalah suku kaum yang besar yang ada di Madinah ataupun Yasrib pada sebelum Nabi hijrah ke Madinah tu. Nama Madinah tu sendiri adalah Yasrib. Diorang ni suku kaum yang terbesar, yang pada asalnya Aus dan Khazraj ni adalah dua suku kaum yang saling baiklah. Diorang ada hubungan baik
di antara dia orang tu, tapi disebabkan oleh Yahudi, ya. Rasulullah telah berjaya menyatukan mereka. Pada suatu masa seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir perbunuhan. Namun demikian Rasulullah telah mendamaikan permusuhan tersebut, maka turunlah ayat 101 dan hingga ayat 03 surah Ali Imran. Okey, boleh cek balik. Okey. Dan diorang ni bergaduh disebabkan oleh orang Yahudi yang melaga-lagakan diorang tu. Orang Yahudi, Yahudi ni satu kelompok yang tak boleh tengok orang senang daripada dia. Dia akan bermusuhan. Sampailah sekarang pun Yahudi ni tugas dia adalah mencetuskan permusuhan di antara orang-orang lain. Maksudnya kalau macam sekarang ni dia masuk ke negara-negara lain. Dia aturkan satu strategi sehingga kan negara tu, satu negara tu bermusuh-musuhan dan dia orang tepuk tangan. Hebat. Itu propaganda ataupun apa yang Yahudi buat bukan sekarang, daripada dulu lagi. Zaman sebelum Rasulullah ada lagi. Diutuskan lagi. Sehinggalah Aus dan Khazraj ni menjadi golongan Ansar yang menerima dakwah Nabi Muhammad semasa peristiwa hijrah. Okey. Dan kemudian nak jadi lagi perbunuhan, nak jadi lagi pergaduhan antara diorang ni oleh sebab orang Yahudi juga. Tapi Rasulullah telah mendamaikan permusuhan tersebut. Okey. Dengan turunnya ayat yang kita baca tadi inilah, diturunkan ayat surah Ali Imran ni, ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Allah bagi supaya kita, umat Aus dan Khazraj tadi tu, dia orang fikir balik, yang mana Allah telah selamatkan dia orang daripada neraka disebabkan oleh agama Islam. Sudah-sudahlah bergaduhnya. Kamu dulu asalnya bermusuh-musuhan dan sekarang dah berbaik, dan tak payahlah nak bermusuh lagi. Okey. Next, maksud berpegang dengan tali Allah. Okey, menurut Ibnu Mas'ud, tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhannya. Oleh itu berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Okey, berpegang teguh dengan rukun Islam, dan sebagainya. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah dah bagi tahu kita kena berpegang kepada ajaran Islam dengan masuk ke dalam agama Islam dan ikut hukum hakamnya. Dan janganlah kita ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa? Sebab kerja syaitan ni memang untuk merosakkan kita. Sebab dia ni musuh kepada orang Islam. Dan Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad ijashtakai minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Maksudnya, perumpamaan orang mukmin dalam saling berkasih sayang, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Apabila salah satu daripada anggota badan sakit, seluruh badan merasa kesakitan dan tidak lena tidur. Maksudnya, hubungan di antara kita, orang Islam, dengan orang Islam yang lain, dengan saudara se-Islam kita tu, diibaratkan
Rasulullah kata ibarat satu badan. Macam contoh, kalau satu bahagian badan itu sakit, maka anggota badan yang lain akan merasai sakit. Macam contoh awak sakit gigi. Sampai sini je ke sakit? Tak Kepala berdenyut. Habis satu badan akan merasai sakit. Ataupun kaki awak luka. Tersepak batu dan sebenarnya sebagainya, sepak batu ke apa ke. Awak tersepak batu, nak cakapnya satu badan main peranan rasa sakit ni, kaki yang tersepak batu, mulut yang cakap aduh. Pak kena aduh. Maksudnya mulut pun merasai sakit itu. Otak bagi rangsangan, awak belajar sains kan. Refleksi betul? Reflect macam mana kita kena something, kena benda tajam ke apa ke, otak terus legak berfikir benda tu tajam dan dia rasa sakit, mulut pun bekerjasama cakap aduh. Itu refleksi. Hebat pula masuk sains hari ni. Betul tak tahu. Betul lah tu. Okey, boleh? Ada lagi. Saya cakap seorang-seorang tadi. Okey. Okey, seterusnya cara untuk mengukuhkan persaudaraan. Antara cara-cara untuk mengukuhkan persaudaraan, dia ada 3 elemen ataupun 3 perkara yang kena main peranan, iaitu hati, lisan dan perbuatan. Dalam hati melalui percakapan dan melalui perbuatan kita. Okey. Kita tengok hati dulu. Antara cara-cara nak mengukuhkan persaudaraan adalah dengan cara peranan hati yang pertama kena ikhlas. Tidak mempunyai kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Okey. Nak mengukuhkan persaudaraan ni kita kena ikhlas. Maksudnya kita jalinkan hubungan saudara dengan orang Islam yang lain ni ikhlas mentaati perintah Allah dan Rasul. Bukan ada kepentingan apa-apa. Bukan kata baik dengan seseorang tu atas kepentingan peribadi. Baik dengan pegawai bank, nak mudah lulus loan, takkan aku dah baik dengan dia, takkan dia nak susahkan aku kan. Bagi sogok sikit, mudah kita lulus loan kereta ke rumah ke apa ke. Tu maksudnya ada kepentingan lain. Tapi kita ni atas dasar betul ukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hati kita kena bersangka baik. Menjaga perasaan orang lain dengan bersangka baik kepadanya. Jangan kita ada perasaan su'uzon dengan orang ataupun bersangka buruk terhadap orang lain. Yang buruk kena kata buruk. Yang baik kena cakap baik. Cuma jangan kita main hentam je. Tengok dia tak handsome, cakap mesti jahat. Ni bukan drama. Kalau drama tu kita dah tahu dah. Biasanya orang yang tak handsome tu jahat lah. Yang handsome tu hero lah. Tapi hidup kita ni bukan macam tu. Boleh jadi yang hero tu adalah yang tak handsome tu. Kalau drama tak apalah. Yang muka macam jahat sikit ni, confirm jahat ni. Itu drama. Tu filem, yes. Handsome tak handsome tu ikut daripada kacamata awak sendiri. Awak yang menilai orang daripada sudut awak yang nilai orang tu baik tak baik. Awak yang nilai orang tu handsome tak handsome. Mata awak yang menilai. Cumanya saya nak cakap kat sini, bersangka baik dengan orang ni, jangan kita tengok daripada rupa paras dia tu terus kita kata, kita bagi watak tu kat dia. Contohnya kita tengok macam saya cakap tadi lah. Contoh kita tengok orang tu
biasa-biasa je, tengok orang tu selekeh je, ni tak baik ni orang ni. Okey, kita kena selalu bersangka baik dengan orang. Okey, yang kedua, peranan lisan dalam mengukuhkan persaudaraan. Okey, ucapan salam. Memberi dan menjawab salam ketika bertemu dan hendak berpisah. Okey. Lisan kita nak mengukuhkan persaudaraan ni kena selalu ucapkan salam. Jumpa dengan kawan, jumpa dengan orang, bagi salam. Memberi salam adalah sunat, menjawab salam adalah wajib. So, itu antara satu, sebab salam ni, salam sejahtera ke atas kamu. Kita jumpa dengan saudara seagama dengan kita, kita bagi salam, kita doa untuk dia, dia doa untuk kita. So, dalam secara tak langsung, itu adalah cara mengukuhkan persaudaraan. Yang kedua, kena bertegur sapa. Bertanyakan khabar dan bertegur sapa ketika bertemu dengan seseorang. Okey. Macam yang dah biasa kita buat lah. Saya tanya awak sihat ke tak, awak tanya saya sihat ke tak. Itu bertanya khabar, bertegur sapa, tahu. Yang macam kita belajar minggu lepas berkaitan dengan jiran tu, kita kena bertegur dengan jiran kita, tahu keadaan dia. Kita selalu ada hubungan baik dengan dia. Okey, yang ketiga, cara-cara mengukuhkan persaudaraan melalui perbuatan dengan cara membantu mereka yang memerlukan. Memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kalau macam contoh dalam tempoh PKP baru ni, satu isu yang timbul adalah berkaitan dengan Ustaz Abid kan. Ada tengok pasal Ustaz Abid tu. Dia orang mati. Yang mana dia yang dia suka tolong orang. Oh, yang tu saya tak tengok lagi kot. Yang Pak Okey, maksudnya macam itulah. So, dia orang yang ada kelebihan, Allah bagi dekat dia, Allah bagi dekat dia satu kelebihan, ada duit, mampu untuk bantu orang lain. So, dia bantu orang yang, kalau kita tengok orang yang, saya tengok yang pakcik yang tak ada kaki tu kan, tak ada sebelah kaki dia tolong belikan motor roda 3. Sebagainya. Maksudnya itu dia kukuhkan persaudaraan melalui bantuan yang dia bagi. Isu orang duk marah dekat dia, upload video lah apalah, isu ikhlas tak ikhlas tu antara dia dengan Tuhan. Kita tak perlu nak mempertikaikan keikhlasan orang. Kita ukur diri kita dulu. Buat something dengan orang tu, ikhlas ke tak ikhlas. Okey. Lagi, menunaikan solat berjemaah. Salah satu cara terbaik untuk mengukuhkan persaudaraan sesama Islam adalah dengan cara solat secara berjemaah. Kalau bagi tempoh yang bukan sekarang lah. Kalau sekarang ni awak tanya macam sekarang mana boleh nak solat berjemaah. Saya bukannya orang yang terpilih untuk ke surau kan. Contoh kalau kita kata musim ni kita ada rukhsah ataupun keringanan ataupun sesuatu yang menghalang kita untuk pergi melakukan solat secara berjemaah di surau dan masjid dan sebagainya. So, jangan gunakan alasan musim Covid yang saya tak boleh. Sedangkan sebelum Covid ataupun mungkin selepas ni, sebelum Covid hari tu tak pergi juga. Dan selepas ni boleh juga solat berjemaah dalam keluarga tu. Antara satu sebab kenapa solat jemaah ni boleh mengukuhkan persaudaraan ialah dengan cara, kalau contoh kita sekarang ni tak boleh nak keluar pergi solat berjemaah.
Tapi at least kita boleh solat secara berjemaah dekat rumah. Mak ayah panggil anak-anak semua berkumpul, solat dalam satu jemaah, boleh share macam-macam. So kalau dekat rumah tu memang tak payah nak penjarakan sosial lah kan, sebab ahli keluarga kita je. Itu cara nak kukuhkan. So anak boleh sharing dengan ayah apa masalahnya, lepas solat tu kumpul sekejap. So itu adalah cara nak kukuhkan persaudaraan. Kadang-kadang kita dalam keluarga ni pun sama-sama ahli keluarga pun kita rasa jauh. Jarang jumpa, mak ayah sibuk ke contohnya. Tapi Allah turunkan makhluk yang tak nampak dengan mata kasar baru ni, COVID-19 tu dia turunkan untuk satunya. Apa yang baik adalah ada family, macam kita semua boleh berkumpul satu keluarga, mak ayah tak pergi kerja, boleh tengok anak-anak kat rumah, tengok. Sebab tu kadang-kadang ada parents yang kata macam manalah cikgu kat sekolah ni didik anak dia. Dia nak managekan pelajaran anak dia sendiri tu pun susah, dia kata kan. So masa itulah dia boleh kenal dengan betul anak dia macam mana. Cuma tak dinafikan ada mungkin dalam kalangan awak yang mak ayahnya still lagi bekerja walaupun COVID, ada tugas yang kena selesaikan. Mungkin ada dalam kalangan mak ayah awak ni adalah merupakan frontliner ke. Mak saya nurse, Ustaz. Tak sempat pun nak duduk kat rumah, memang dia kena pergi bertugas. Itu dari sudut pengorbanan dia lah. Okey, balik kepada solat jemaah tadi kan. Kita tahu dalam solat berjemaah ni, kalau contoh dekat surau ataupun dekat masjid, kita pergi, kita jumpa dengan ramai orang. Dalam masa yang sama kita boleh bertegur sapa, dalam masa yang sama kita boleh bertanya khabar, dalam masa yang sama kita boleh tahu masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kita boleh share something, ilmu ke, nasihat ke, apa benda. Banyak perkara, banyak benda baik yang boleh kita buat di sepanjang kita melakukan solat berjemaah tu. Dalam solat, dan kita tahu solat berjemaah ni juga dia satu-satunya ataupun antara ibadat yang tak boleh kita nak pisahkan. Maksudnya dia tak ikut level. Orang miskin boleh duduk tepi orang kaya, tak ada masalah. Bukannya soft depan tu untuk orang kaya, soft belakang untuk orang miskin je. Manusia di sisi Allah adalah sama saja. Tak kira dia kaya ke, dia miskin ke, dia dalam satu setaraf. Dia raja ke, dia menteri besar ke, rakyat biasa ke, boleh duduk satu saf yang sama. Bukan kata okey, kau kena duduk sini, kau kena duduk sini. Orang yang gaji 1,000 ke 2,000 ni kena duduk saf belakang. Orang yang gaji 10,000 kena duduk saf depan. Tak ada. Okey. Next, hikmah persaudaraan dalam Islam. Dia terbahagi kepada 3 juga. Okay. Yang pertama, hikmah kepada individu, kemudian hikmah kepada keluarga, dan hikmah kepada masyarakat dan negara. Okey, hikmah bagi individu ialah memupuk rasa perpaduan dan kasih sayang terhadap keluarga dan semua orang Islam, dan menenangkan jiwa. So, bila kita lakukan persaudaraan yang baik dengan orang lain, kita akan rasa lebih kepada semangat perpaduan tu lebih, semangat kasih sayang tu lebih. Ini tak kalau kita tak jaga benda ni, ukhuwah ni, kita akan rasa nak bergaduh,
Tak boleh tengok orang. Cari pasal je kan. Yang kedua, hikmah kepada keluarga. Membentuk keluarga bahagia kerana ahli keluarga saling menghormati, mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan keluarga. Dalam keluarga juga kita boleh bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia. Ahli keluarga pun saling menghormati. Tak adalah ayah panggil pada anak panggil ayah pun hoi hoi. Supah seranah ke apa ke, anak panggil pada anak panggil ayah dengan perkataan aku engkau. Kita kena ada panggilan hormat yang bersesuaian lah kan, dengan ahli keluarga. Kemudian kita boleh eratkan silaturahim dalam kalangan keluarga kita. Adik tahu masalah kakak, kakak tahu masalah adik, boleh share apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Dalam hubungan keluarga ni benda tu yang penting sebenarnya. Saya tak nak sentuh lah perihal suami isteri kan, macam tak sesuai pula. So kalau awak sekali pun macam sekarang ni, awak dah umur pun dah belasan tahun ni, dah boleh nak senaraikan apa yang saya suka. Lepas tu present dekat adik-beradik. Contohnya kalau bilik I tak nak you all masuk tanpa minta izin. Contohnya kalau nak masuk boleh tapi kena minta izin dulu. Tu privacy I. You ke cakap dengan adik-beradik ya kan. Tapi tak apalah, apa sahaja yang awak gunakan, yang penting bahasa tu baik. Kadang-kadang Ustaz, saya rasa aku engkau pun dah cukup elok dah bahasa tu untuk adik-beradik. Okeylah, kalau dia ada pangkat, panggil pangkat dia kakak, abang cik, kak ikutlah kakak-kakak apa yang dia punya taraf tu. Anak pertama Kak Along, kedua Kak Ngah, ketiga Kak Cik, Kak Alang, Kak Su ke apa ke. Kita panggil dengan panggilan hormat yang bersesuaian. Kemudian kita bagi tahu dia orang apa yang kita tak suka, apa yang kau orang tak boleh kacau saya punya, apa yang boleh, supaya masing-masing ada hak privasi masing-masing. So dia orang pun akan hormat keputusan kita. Orang akan dengar apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Tak adalah lepas tu bergaduh. Buat something kita tak suka. Kau aku dah cakap benda ni jangan sentuh. Bila kau cakap? Tak ada. So kena terus terang, kena bagi tahu dengan ahli keluarga. Sama. Janganlah pukul. Bagi tahu mak ayah, biar mak ayah yang selesaikan. Sama juga hubungan dalam keluarga ni, macam contoh awak kena minta izin untuk masuk ke dalam bilik ataupun ruang rehat mak ayah awak. Jangan main terjah je, tak apa bilik mak aku buka kan. Kena ketuk pintu, bagi salam, tengok. Sebabnya dia ada larangan-larangan, masa-masa yang dilarang untuk kita masuk ke bilik mak ayah kita. Masa lewat malam, waktu tengah hari, waktu-waktu yang biasanya orang tengah berehat tu jangan. Risaunya masuk-masuk tu awak ternampak aurat dia orang ke apa ke kan. So minta izin, ketuk pintu. Mak boleh masuk, ayah boleh masuk. Tak kisahlah mami, daddy ke apa ke kan. Minta izin dulu. Supaya kita tu tak adalah buat something yang boleh mendatangkan kemarahan mak ayah kita. Dia ada satu bab lain pula untuk larangan memasuki bilik orang tua ni. Dia ada adab-adab yang tersendiri. Masa mana boleh masuk, waktu mana tak boleh masuk, masuk atas tujuan apa. Awak jangan nak samakan adik awak yang 2 tahun dengan awak yang 14 tahun. Tu adik relax je masuk kan. Kenapa saya tak boleh? Saya nak mak juga. Tak boleh nak bezakan, nak
nak bandingkan macam tu. Dia lain lah. Dia budak, awak ni dah tua. Kan? Dah pandai berfikir apa benda semua kan. Okey, kemudian hikmah kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, wujud masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. So kalau kita pandai jaga hati orang, orang jaga hati kita, di situlah timbulnya suasana kerjasama dan sebagainya. So tak ada isu nak bergaduh nak apa kalau kita jaga hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, membentuk perpaduan dalam masyarakat. Okey, dia akan membentuk perpaduan dalam masyarakat. Kita saling bersatu padu kan, antara kita dengan masyarakat yang lain. Okey, yang ketiga, negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Okey. Satunya, kalau kita bekerjasama dengan orang ramai ni, kita jadi ahli anggota masyarakat yang betul dari sudut persaudaraannya, kita akan rasa kita hidup dalam satu suasana yang sangat best. Sebabnya ialah kalau rumah macam kita belajar dalam bab jiran baru ni, kita nak tinggal rumah kita ada orang ambil tahu walaupun tanpa kita suruh. Sebagai jiran dia dah tahu dah macam mana, apa tugas dia. Orang sebelah ni dah cakap ni nak balik kampung, kena tengok-tengok lah juga rumah dia. Kalau jiran saya siap tolong siramkan bunga lagi, siramkan pokok-pokok, dia tengah siram pokok dia lebihkan air ke sebelah, sampai macam tu. So okey lah kan. Dan seterusnya kita tengok keburukan perpecahan. Okey, macam mana buruknya sekiranya berlaku perpecahan. Okey, terdapat banyak keburukan apabila umat Islam saling berpecah belah. Okey, yang pertama, umat Islam akan bergaduh dan bertelagah sesama sendiri. Yang kedua, umat Islam menjadi lemah dan tidak dihormati. Yang ketiga, dakwah tidak dapat disebarkan dengan baik. Yang keempat, pembangunan negara Islam tidak akan berkembang maju. Nak berkembang macam mana? Rakyatnya asyik bergaduh je kan. Okay. Dan dakwah pun tak boleh nak disebarkan dengan baik. Nak sampaikan benda baik pun orang dah marah. So tak boleh nak sebarkan apa-apa perkara-perkara yang baik. Okey. Pengajaran daripada ayat ni, yang pertama, kita hendaklah sentiasa menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Kita kena jaga imej kita sebagai orang Islam dengan melakukan segala perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala perkara yang dilarang, yang mungkar. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Naluri manusia itu sendiri adalah perlukan persaudaraan, perlukan masyarakat. Kita tak boleh nak hidup seorang-seorang. Bayangkan kalau orang kata kalau nak sombong, pergi duduk dalam bukit lah seorang-seorang. Agak-agak boleh ke tak boleh kalau kita hidup tu seorang kita je, tanpa ada interaksi dengan orang lain, tanpa ada hubungan dengan orang lain. Kita tak boleh nak bersembang dengan siapa-siapa, tak boleh nak bertegur siapa-siapa. Orang yang sombong, angkuh mungkin dia kata, alah boleh je. Salah pun. Phone kan ada. Phone tu pun awak berinteraksi dengan orang juga. Cuba pakai phone, awak tak ada orang lain. Dalam Facebook awak kosong, tak ada friend. Dalam Instagram tak ada orang follow. Cuba bayangkan macam mana. Kita upload gambar macam banyaknya gambar aku, tapi tak ada orang komen, tak ada orang like.
Macam kita seorang je, kita guna, okey ni private aku je ni. Memang nak simpan gambar je dalam ni. Phone pun kita masih berinteraksi dengan orang. So maksudnya naluri manusia tu kena ada hubungan dengan orang lain. Kita tak boleh nak berdiri ataupun hidup seorang diri. Gila rasanya kan. So yang ketiga, kita mestilah sentiasa berdoa agar kekal dalam Islam setelah menerima hidayah. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita daripada sekarang kita dah Islam sehinggalah ke akhir hayat kita kena berdoa supaya di perakhiran kita tu dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Maksudnya kita ni antara orang-orang yang dah menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang dah Islam, kita belajar perihal agama Islam dan kita berdoa agar diteruskan kita istiqamah dalam Islam. Okey. Yang keempat, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran agama dan tidak berpecah belah. Okey, sekadar itu je apa yang kita dapat kongsikan melalui pelajaran daripada ayat 103 surah Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Okey, semoga dengan apa yang kita belajar hari ini dapat memberi sikit sebanyak input yang berguna. Dan segala apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap keburukan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab.